kalau sebelum ni kita dah belajar pemfaktoran untuk kaedah yang pertama kita mengguna FSTB. Ni. Okey, kiranya ini adalah pemfaktoran yang paling ringkas. Kemudian kita ada kaedah yang kedua, kita menggunakan kaedah beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Maksudnya bila awak tengok soalan tu, dia adalah beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Okey. Untuk kaedah yang ketiga pula adalah kaedah pendaraban silang. Okey, yang ni awak kena pandai mencongak, kena pandai memilih dan sebagainya. Okey, nanti kita tengok dia punya contoh. Okey, untuk menggunakan penaraban silang dikatakan apa? Bagi ungkapan algebra berbentuk A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Maksudnya sekarang ni dia melibatkan tiga sebutan, okey, tetapi adalah kuadratik. Maksudnya dia ada kuasa 2. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Di mana A ni adalah perkali, B pun perkali, C pun adalah nombor lah, perkali sebutan algebra. Dengan syarat A awak tak boleh bersamaan dengan kosong. Maksudnya minimum nilai X kuasa 2 untuk perkalinya adalah 1. Minimum, tak boleh kosong. Okey, dan A, B, C ialah satu integer, boleh difaktorkan dengan kaedah pendaraban silang. Dia adalah integer, tak kisahlah integer positif ataupun negatif. Okey, perhatikan contoh di bawah beserta penerangannya untuk pemfaktoran ungkapan algebra X kuasa 2 tambah 6X tambah 8. Okey, tengok betul-betul Sekarang ni kita bandingkan perkali. Tengok untuk X kuasa 2 perkalinya adalah 1. Okey, 1 memang kita tak tulis kita terus start kepada X kuasa 2, tapi awak kena tahu untuk X kuasa 2 perkalinya adalah 1, untuk X perkalinya adalah 6, untuk C dia punya nilainya adalah 8. Okey, dikatakan langkah 2 faktor bagi 8 ialah 1, 2, 4 dan 8. Okey, sekarang ni untuk awak gunakan kaedah pendaraban silang, kita akan tengok di bahagian belakang ni. Okey, kita tengok 8 dulu, awak senaraikan faktor bagi 8. 1, 2, 4, 8. Okey, lepas tu dia kata 2 dan 4 dipilih kerana menepati C iaitu 2 darab 4 adalah 8. Ni, sama ada awak boleh pilih 1 darab 8 untuk hasil 8 ataupun 2 darab 4 untuk hasilnya 8 juga. Okey, langkah ketiga dia kata 2 dan 4 dipilih kerana menepati B iaitu 2 tambah 4, 6. Okey, untuk langkah yang seterusnya bila awak dah faktorkan yang kat belakang ni untuk 8, macam mana kita nak pilih sama ada kita nak ambil 1 darab 8 ataupun 2 darab 4, kita akan tengok kepada B. Awak tengok B ni adalah 6. Okey, antara dua ni antara 1 darab 8 dengan 2 darab 4 ni, okey, antara 1, 8 pasangan dia dengan 2, 4, yang mana kalau kita tambah ataupun kita tolak boleh dapat 6. 2 darab 4. 2 darab 4 ataupun kita kata kita nak pilih nombor 2 dan 4. Maksudnya kalau kita tambah dia boleh dapat 6. Kalau 1 dengan 8 ni kalau tambah tak dapat 6, tolak pun tak dapat 6. Maka kita akan pilih gabungan nombor 2 dengan 4. Seterusnya dikatakan lakukan darab silang seperti di bawah. Okey, kalau ni sebab dia dah siap-siap buat, kan takut awak tak nampak. So, permulaan pertama apa yang awak kena lakukan, okey, disebabkan perkali dia adalah 1, dia adalah X kuasa 2. Perkara pertama awak buat tulang dia dulu. Okey, letak sebab dia X kuasa 2 kan? X dengan X. Okey, kemudian tadi kita dah pilih 2 dengan 4. Letak je kat sini 2 dengan 4. Sebab kat sini positif tau. Kalau dia negatif, baru kita fikir nak letak negatif tu kat mana. Kita tengok dulu yang contoh positif. 2 dengan 4. Okey, kemudian apa yang kita lakukan? Macam mana proses darab silang dia? Okey, dia bila ke bawah, dia akan jadi darab. So, X darab X, awak mesti dapat balik X kuasa 2. Macam persamaan atas. Okey, bila 2 darab 4, awak akan dapat positif 8. Seterusnya, apa yang dikatakan silang dia, okey, di sini.
Bila X silang ke sini, X darab dengan 2, awak akan dapat 2X. Seterusnya, X darab dengan 4, awak akan dapat 4X. Okey, di bahagian sini wajib tambah. Operasinya adalah tambah. Okey, bila 2X tambah 4X, awak akan dapat 6X. So tengok sama tak macam persamaan asal awak. X dia kuasa 2 positif. Okey, kemudian tambah 6X, ni pun tambah 6X, kemudian plus 8. Ni pun sama plus 8. Kalau awak tengok semua dah sama, maksudnya apa faktor dia, kita akan ambil di bahagian sini. Okey, dia akan jadi X tambah 2, X tambah 4. Kita akan ambil di bahagian sini. Ni. Kalau awak tak nampak ini. Ni Ni untuk X tambah 2. Kenapa saya kata tambah? Sebab kat sini adalah positif 2. Kalau kat sini negatif, dia akan jadi X tolak 2. Okey. Kita akan ambil 2 di sini. Inilah faktor dia. Di mana kalau awak kembangkan balik faktor ni, awak kembangkan satu persatu, awak akan dapat balik jawapan sama macam persamaan asal. Okey. Boleh? Boleh. Okey, tengok dulu contoh yang ni. Okey, kita tengok contoh 1, faktorkan setiap ungkapan berikut. Kita ada X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. So, perkali untuk X kuasa 2 adalah 1. Dekat sini perkalinya adalah negatif 6. Kat sini dia adalah 9, positif 9. So, perkara pertama apa yang kita perlu lakukan? Selepas kita dah tengok perkali, apa yang kita perlu lakukan? Tak ingat dah. Sebab bang, apa kita nak buat ni? Kita nak buat pemfaktoran guna darab silang ni. Bandingkan. Gantikan? Bandingkan. Bandingkan. Nak banding apa tu? Berkali. Perkali. Tadi dah kita dah keluarkan perkali dia 1 ni negatif 6 ni 9. Cari faktor 9. Yes, kita keluarkan dulu faktor bagi 9. Kita ada 1 lagi. Sebab bang, faktor bagi 9, congak je. 1, Tu 3. 3, 9. 9. Okey, so kita ada 1, 3, 9. Faktor bagi 9. Kemudian kita dah ada faktor bagi 9. Kita nak pilih 2 nombor yang memberi hasilnya 9. Kita ada sama ada 1 darab 9 ataupun ataupun 1 pada 9. 3 darab 3. 3 darab 3. Dapat 9. Okey, so kita dah ada 2 pasang nombor. Okey, yang boleh menghasilkan hasilnya 9. Kemudian langkah ketiga, apa yang perlu awak lakukan? Kita akan pilih 2 nombor ni. Kalau kita tambah ataupun kita tolak akan memberikan hasilnya 6 di sini. So awak nak pilih yang mana? 3 darab 3. 3 darab 3. Maksudnya kita akan ambil nombor 3 dengan 3. So, kita pun macam biasa buatlah dia punya tulang. Okey, kita akan letak kat sini X, X. Alright, lepas tu 3 dengan 3. Okey, kalau kat sini positif 9, dia boleh jadi positif 3 darab positif 3. Boleh juga jadi negatif 3 darab negatif 3. Sebab negatif darab negatif dapat juga positif. Okey, let's say lah awak kata nak macam ni dulu. Kita nak buat positif dengan positif dulu. Kita tengok dapat tak nanti negatif 6X ni. Okey, so kalau kita buat kat sini, ini adalah X kuasa 2. Kalau ke bawah dia adalah darab. Macam ni. Okey, so dia akan jadi positif 9. So kalau tengok atas ni, sama kan? Okey, kita darabkan silang. Ini adalah 3X, ini adalah 3X. Okey, di mana kalau kita tambah, dia akan jadi berapa ni? 6X. 3X? Positif 6X. Positif 6X.
So, awak bandingkan dengan yang atas ni, sama tak dengan persamaan atas awak? Sama. Mana sama? Tak sama. Yang ni X kuasa 2 betul. Positif 9 betul. Tapi tang ni. Sini negatif, awak dapat positif. Macam mana nak buat tu? Bukan negatif 3. Tukarkan kepada negatif. Maksudnya dua-dua kena negatif. Supaya bila negatif 3, darab negatif 3, awak masih lagi dapat positif 9. Okey, bila X darab negatif 3, awak akan dapat negatif 3X. Sini pun negatif 3X. Bila negatif 3X tambah dengan negatif 3X, awak akan dapat negatif 6X. So, barulah memenuhi persamaan di atas, sama macam persamaan asal. Betul tak? Betul. Okey, kalau dah sama, maka apakah faktornya? Keluarkan faktor dia, awak tinggal di jawapan akhir, salah. Ini adalah jalan kerja awak. X tolak 3. X tolak 3. X tolak 3. X tolak 3. Okey, inilah jawapannya. Okey, senang kan? Boleh lah. Bolehlah. Okey, sama juga macam soalan B. Soalan B pun awak tengok dia adalah negatif M kuasa 2 tolak 2M tolak 8. Macam biasa kita faktorkan dulu. Untuk 8 kita akan ada 1, 2, 4, 8. So, dua nombor yang awak akan pilih untuk memberi hasil 2. Apa? 1, 2, 4, 8. Kita akan pilih 2 nombor. Untuk hasilnya adalah 2. 2. 2 dengan 4. Okey, dah dapat kat situ. Buat dia punya tulang. M. Kemudian 2, 4. Okey, sekarang ni kat sini dia adalah negatif. Maksudnya salah satu nombor ni mesti letak negatif. Awak nak letak negatif dekat 2 ke nak letak negatif dekat 4? Sebab at the end awak mesti hasilnya negatif 2M. 2. Letak kat 2. Okey, tak apa. Awak jangan risau. Ini awak memang kena try and error. Kalau awak cepat congak, awak boleh tahu dia letak kat mana. Tapi kalau rasa tak yakin, awak kenalah cuba jaya. Okey, kat sini memang dah dapat M kuasa 2. Ini kalau awak darab memang dah dapat negatif 8. Okey, kita pergi yang silang kat sini, awak akan dapat negatif 2M. Kat sini awak akan dapat 4M. Tapi, once bila kita plus dekat sini, negatif 2M tambah 4M, dia akan jadi? Negatif 6M. Positif 2. Wah, kau hutang RM2, bayar RM4. Negatif 2M. Kan? Takkan negatif. Positif 2M. Positif 2M. Nampak? Ke atas adalah negatif. Maka betul ke ni? Pemfaktoran awak? Salah. Salah. So kalau salah, pergi ambil pemadam, betulkan balik. Maksudnya kat sini jadi positif, yang ni akan jadi negatif. Okey, hasilnya masih sama, negatif 8. Kat sini akan jadi positif, kat sini akan jadi negatif. Okey, bila awak ada RM2 nak bayar hutang RM4, ada baki hutang awak lagi RM2, negatif 2M. So, sama macam atas. Okey, barulah kita keluarkan dia punya faktor iaitu M tambah 2, M tolak 4. okey, pandai. So, inilah jawapannya. Okey, boleh Boleh. Okey, ini kalau perkali A dia adalah 1 dan dia ialah positif. Sekarang kita tengok contoh yang kedua. Kalaulah perkali untuk A awak dah jadi bukan 1. Maksudnya dia boleh jadi 2, dia boleh jadi 36, dia boleh jadi nombor apa-apa saja yang dia nak. Okey, so apa yang perlu awak lakukan? Kita memang akan kena cuba jaya. Okey, awak tengok kat sini kita ada 2M kuasa 2 tambah 7M tambah 6. So macam biasa kita senaraikan faktor bagi 6, dia adalah 1, 2, 3, 6. Kalau tengok kat sini, dah kita susah dah nak tengok pada bahagian sini sebab kita dah ada perkali 2 dekat sini. Maksudnya awak kenalah cuba jaya ambil pasangan dia 1, 6 dengan 2, 3. Okey, 2M
Letak 2M dekat atas, M dekat sini, and then letak 1 dengan 6. Okey. So bila awak selesaikan, part sini selalunya memang tak ada masalah. Part sini selalunya memang akan betul. Kat sini yang paling penting kita nak kena tengok hasil dia sama ataupun tidak macam di atas. So bila awak guna pasangan 1, 6, okey, awak akan dapati kalau 2M darab 6 awak akan dapat 12M. M darab 1, 1M. Confirm salah sebab 12 dengan 1 takkan memberi 7. Okey. Boleh jadi juga kalau misal kata awak kata okey kalau 6 darab 2 ni dah memang besar lah jadi 12. Cuba saya nak ubah, saya tak nak 6 ni kat bawah, saya nak 6 kat atas, 1 kat bawah. Okey, kita cuba. So 2M darab 1 dia akan dapat 2M. Okey, 6 darab M awak akan dapat 6M. So 6 tambah 2 jadi 8 pun tak dapat juga. Maksudnya gabungan 1, 6 tak boleh pakai. Okey, kita cuba pula 2, 3. Awak pun susun 2M dengan M, awak letak 3 dengan 2 ataupun awak letak 2 dengan 3 dulu. Maksudnya kena cuba jaya, awak kena congak kat mana nak letak 3, 2 ni. Okey, contohlah awak kata kalau saya letak kat sini 2, sini 3. So awak kata 3 darab 2 dah 6. 6 tambah 2 takkan dapat 7. So tak payahlah selesaikan siap-siap. Maksudnya awak congak je dulu, tengok dulu. Okey, bila tengok tak dapat, tukar tempat. So letak sini 3, letak sini 2. Try dulu main. 2 dengan 2, 4. So 3. Boleh jadi 7. So maksudnya betul lah kedudukan kat sini adalah 3, 2. Supaya 2M darab 2 adalah 4M, 3 darab M adalah 3M. Bila kita tambah kita akan dapat 7M. So dia punya faktor dia adalah 2M tambah 3, seterusnya M tambah 2. Maksudnya bila awak nak meletak tu, awak kena congak cepat-cepat dulu. Okey, sebab kalau tidak nanti banyak jalan kerja yang awak kena lakukan sampai 4 kali kan. Nanti dah buang masa. Okey, awak bila nak pilih tu try congak dulu. Susun sikit dulu. Okey, bila 2M dengan M ni dah memang kedudukan dia. Kat sini yang tang ni yang kita nak letak tu. Mula awak letak 1, 6. Okey, 6 dengan 2, 12. Lepas tu 6 lagi. Tak boleh. Padam. Okey, maksudnya masa awak buat awal-awal tu tulis cair-cair dulu. Okey, kemudian awak try pula 6 dengan 1. Tak boleh juga. Padam. Okey, try pula 3, 2 ataupun 2, 3. Macam itulah. Kena cuba 1, 1. Okey, tengok contoh 3. Sekarang ni contoh ni melibatkan perkali A bukan lagi 1 dan juga nilainya adalah negatif. Yang ni pun sama, no choice, awak kena try and error. Okey, yang ni senang sebab dia punya belakang ni adalah 1 dengan 5 sahaja. Tak ada nombor lain. Okey, awak kena bermain dengan 1 dengan 5 ni je nak letak kat mana. So tak ada masalah lah. Okey. Negatif 2Y. So sini akan jadi Y. Okey. Seterusnya kita akan pilih 1 dengan 5. Okey. 1 kat atas, 5 kat bawah ke 5 kat atas, 1 kat bawah? 1 kat atas. 1 kat atas. Kenapa 1 kat atas? Sebab nilai kat sini 9, betul tak? Kalau 5 ke atas, okey contohlah, kalau 5 ke atas, 5 dengan 2, tak sampai pun 9, baru dapat 7. So kalau kat sini awak tengok, 5, 2 dah 10, 10 dengan 1, kalau tambah tak dapat 9, tapi kalau tolak boleh dapat 9 kan. Macam itulah cara kita nak letak. Maksudnya, masa nak letak tu awak dah kena congak dah, untuk elakkan awak padam banyak kali. Okey, seterusnya kita dah tengok kat sini negatif 2Y darab Y dah memanglah negatif Y kuasa 2, 2Y kuasa 2. 1 darab 5 memang akan dapat positif 5. Okey, kat sini Y darab 1 awak akan dapat Y, negatif 2Y darab 5 awak akan dapat negatif 10Y. So, bila kat sini kita tambahkan, dia akan dapat Y tambah negatif 10Y. Negatif 9Y. Yes, negatif 9Y. So, sama tak macam atas? Sama. Sama. Faktornya adalah, apa faktor dia?
Negatif 2Y tambah 1. Okey, negatif 2Y tambah 1. Seterusnya, Y tambah 5. Tambah 5. Y tambah 5. Okey. Boleh Negatif ni boleh juga awak letak di bahagian bawah. Okey, kita tengok kalau lah awak letak di bahagian bawah, apa jawapan yang awak akan dapat? Awak tak nak negatif ke atas, awak nak letak kat bawah. Okey. Awak pun buat 1 dengan 5. Okey. Bila kita darab kat sini, awak akan dapat negatif Y. Bila sini darab sini, awak akan dapat positif 10Y. Di mana sini bila kita tambah, apa jawapan di sini? Apa jawapan kat bawah ni bang? Negatif Y tambah 10Y. 9Y. 9Y. Nampak? Dia adalah positif 9Y. Sedangkan kat sini negatif 9Y. Macam mana kita nak tukar supaya kita dapat negatif 9Y kat sini? Sini dah memang positif 5. Sini dah memang 2Y kuasa 2. Macam mana? Tadi ingat tak saya pernah cakap kalau kat sini positif 5, dia boleh jadi sini positif, ataupun sini negatif, sini negatif. Okey, bila negatif 1 darab negatif 5, positif 5. Okey, bila negatif Y darab negatif 1, awak akan dapat positif Y. Bila 2Y darab negatif 5, awak akan dapat negatif 10Y. Dan kat sini awak akan dapat negatif 9Y. Yang ni pun boleh diterima. Maksudnya faktor awak dia akan jadi 2Y tolak 1 dengan negatif Y tolak 5. Ni dengan ni adalah sama sahaja. Okey, dua-dua jawapan betul. Dengan syarat ni kat bawah awak ni, persamaan bawah ni mesti sama dengan persamaan asal. Okey, dua-dua jawapan diterima. Dua-dua jawapan adalah betul. Di mana bila awak kembangkan kembangan yang ni dengan yang ni, awak akan hasilkan persamaan yang sama. Okey, boleh Okey ke? Okey, cikgu. Boleh cikgu. Alright. Okey. Sama juga untuk soalan B. Okey, dia masih juga pakai 5. Senang sangatlah kat belakang ni kan. Okey. So, kita ada negatif 3X. Seterusnya X. 1 dengan 5. Okey, nak letak 1 dengan 5. 5 kat mana? 1 kat mana? Kalau 5 kat bawah boleh tak? 1 kat atas. Tak. Congak. Kalau 5 kat bawah, 15. Lepas tu dengan 1. 15 dengan 1 takkan dapat 8, betul tak? Betul. Kita letaklah 5 kat sini, 1 kat sini. Okey, barulah kita buat dia punya tulang. Tadi nak buat tulang boleh, tak apa-apalah, memang ni dululah yang awak nak buat. Okey, so kita tengok ini dah memang hasil dia negatif 3X kuasa 2 kat sini. Nampak? 5 darab 1, kita akan dapat positif. Sekarang ni dia adalah negatif 5. So nak letak negatif tu kat mana? Kat 5 ke kat 1? 5. Dekat 5. Dua-dua? Dua-dua tak boleh sebab kalau Kat 5. 2 dia akan positif kat 5. Okey, letak kat 5. So awak akan dapat negatif 5. Dan kita tengok dapat tak X darab negatif 5 ialah negatif 5X. Negatif 3X darab 1 dia adalah negatif 3X. Di mana kalau kita tambahkan kedua-dua ni kita akan dapat negatif 8X. So sama tak macam atas? Sama. Sama. Okey bang.
Hello. Ya cikgu. Okay, sorry tadi ada orang call. Okay, so kat sini bila kita dah tengok semuanya adalah sama, maka kita keluarkanlah dia punya faktor. Dia akan jadi negatif 3x tolak 5. Okay, x tambah 1.